Kenali gangguan jin asyik atau jin pecinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Ahmad Salim Zamri, pengamal pengubatan Islam yang bertauliah, berdaftar di bawah KKM dan juga Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia serta diiktiraf oleh Asosiasi Ruqyah Syar'iyah Arshi. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini insya-Allah kita berkongsi tentang gangguan jin asyik. Bagaimana kita nak kenali gangguan jin pecinta? Apa itu jin asyik? Jin asyik itu jin pecinta lah. Ada jin yang mencintai manusia. Apakah simptomnya? Bahayanya macam mana? Nak elaknya macam mana? Rawatannya macam mana? InsyaAllah. Tuan pada rahmatillah Allah, kita mulakan dengan Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Rabbul Jalil, Tuhan yang maha berkuasa, yang bersifat dengan pengasih dan penyayang, yang menyayangi akan hamba-hambanya, yang mengasihi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, yang senantiasa membantu kita dalam apa jua bentuk ujian yang kita lalui. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Moga-moga Allah SWT kurniakan kepada kita kekuatan untuk kita menelusuri setiap ujian dalam kehidupan. Saya yakin tuan-puan, setiap orang itu ujiannya mungkin berbeza. Tapi kita rasa kita dah berat diuji, tapi kita tengok orang lain lagi berat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sangat berbahagia bila mana orang yang diuji oleh Allah, dia tenang, dia berada dalam ketenangan. Maksudnya masalah tu kecil bagi dia dan boleh diselesaikan. Dia tidak terlalu tu emosional. Tuan pada rahmatillah Allah SWT, dalam kita menelusuri kehidupan kita ini, ada makhluk yang hidup bersama dengan kita yang kita tak nampak. Tidak lain tidak bukan tuan-puan, makhluk tersebut adalah jin. Kerana itulah yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Yang mana tuan-puan rahmatillah Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah aku, yakni Allah, menjadikan jin dan manusia illa, melainkan untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan kita faham di sini, bukan kita je makhluk yang menyembah Allah,
yang mempunyai akal dan nafsu. Tapi ada satu makhluk lagi yang berbeza dengan binatang. Binatang ada nafsu tapi tidak ada akal. Iaitu singa, tuan-puan. Minta maaf singa pula. Iaitu jin. Jin. Bukan kita saja yang dijadikan oleh Allah SWT. Yang mana tujuan ciptaan Allah SWT adalah untuk menyembahnya. Bukan kita je yang ada nafsu dan akal. Tapi ada makhluk lain. Tidak lain tidak bukan tu apa, bukan singa. Tapi jin. Jin juga ditaklifkan untuk menyembah Allah. Beribadah pada Allah. Begitulah dalil yang kita baca sebentar tadi. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku, yakni Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahnya. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jin juga adalah makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah SWT. Tujuannya seperti kita. Iaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah. Maka ada jin di dalam kehidupan kita. Ada. Cuma kita tak nampak. Tak nampak dengan mata pandangan kita. Sebenarnya ada. Dan dalil daripada Allah SWT dalam Al-Quran. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dan bangsa jin itu dapat melihat kita dari arah dan tempat yang kita min haitsu la tarawnahum, yang kita tak dapat melihat mereka. Dan ayat ini tidak ada pengecualian kepada perawat, ya, tidak ada. Okey. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT, maka jin juga ada dalam kehidupan kita, dan mereka tujuan ciptaan oleh Allah sama seperti kita beribadah kepada Allah. Mungkin dalam bentuk yang berbeza dengan kita. Kekuatan yang berbeza, kelemahan yang berbeza. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, tiba-tiba sebilangan manusia diganggu oleh bangsa jin. Sepatut bangsa jin menyembah Allah, tapi ada sebilangan jin mengganggu sebilangan manusia. Antara bentuk gangguannya, tak kira jin kafir ataupun jin Islam sekalipun, dia mencintai manusia tersebut, lalu mengganggu manusia tersebut dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka rasa terganggu. Nak tidur pun tak dapat. Badan jadi penat. Kepala jadi pusing, pening. Perut jadi sakit. Kemaluan seperti diraba-raba. Macam mana saya sebut. Tu. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Maka bila mana dia nak duduk seorang, rasa diperhatikan. Ini adalah antara simptom gangguan jin. Tuan-puan dirahmati oleh Allah. Maka kita masuk kepada gangguan jin pecinta. Ataupun kita panggil jin ishqa. Bahasa Melayu jin asyik atau pencinta. Jin ini, golongan jin ini, dia ada satu penyakit, iaitu dia mencintai manusia. Ada yang nak jadi seperti manusia. Ada yang nak berdampingan dengan manusia tersebut selama-lamanya. Jadi tuan-puan dirahmati Allah SWT. Maka antara sebab orang terkena gangguan jin, antara sebab nanti akan diperincikan. Antara sebab manusia itu dicintai oleh jin, Syekh Dr. Sa'ad Ahmad Abduh ada menulis kitabnya tentang gangguan jin pecinta ini yang diberi nama Al-Ihtilam, mimpi basah. Jadi tuan-puan, dalam kitab tersebut Al-Ihtilam, Syekh Dr. Sa'ad Ahmad Abduh daripada Mesir mengatakan, punca utama manusia itu diganggu oleh jin pecinta, iaitu jin itu mencintai manusia tersebut, tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira anak dara, tak kira janda maupun isteri orang, tak kira. Dan kebanyakan kes yang saya jumpa, jin pecinta adalah kes isteri orang. Pun jin cinta dan jin nak rampas. Ini ada dalam kitab, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, antara puncanya ada 3 sebenarnya. Punca utama gangguan jin pencinta ini
Ada 3, kata Syekh Dr. Sa'id Ahmad Abdul daripada Mesir. Pertama, kerana kosong, jiwa ni kosong dari zikir. Pertama, jiwa ni kosong dari zikir. Itu pertama. Tu. Yang kedua, tuan-tuan. Pertama, kosong dari zikir. Yang kedua, tak ingat. Mari tak ingat dah. Pertama, kosong dari zikir. Jiwa kosong dari zikir yang pertama. Siapa ingat? Yang kedua tak ingat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ada sini tak? Yang masuk kelas perawat khusus. Tolong bantu saya tak ingat nombor 2. Pertama, jiwa dia kosong dari zikir. Yang kedua, siapa ingat? Saya sebut yang ketiga dulu. Yang ketiga, sihir. Dia juga terkena sihir. Ada juga sihir yang dibuat, tukang sihir tu mengarahkan jin tu, menganggap mangsa tu adalah isteri dia. Ada. Okey. Pertama, okey ada pun. Terima kasih. Sudah dibantu Muhammad Helmi. Salah seorang perawat. Tu. Staf Maybank tau. Baik. Pertama tuan-tuan, saya ulang balik. Kita ulang balik semula. Saya ping dulu. Minta maaf lah tuan-tuan. Yang mari mengantuk ni pagi-pagi dah ingat. Ni mengantuk sangat ni. Tu. Semalam awal. Baik. Pertama, antara sebab utama jin tu mencintai manusia, punca utamalah. Ada 3 tuan-tuan. Yang pertama, kagum. Kekaguman. Yakni jin tu kagum dengan fizikal mangsa tersebut. Terutama perempuan. Nanti kita perincikan. Kita cerakinkan satu persatu. Yang kedua, sebab utama yang terkena gangguan jin pecinta asyik ini adalah dia kosong dari zikir. Buat aktiviti kosong dari zikir, kosong dari doa. Terkena. Yang ketiga, disebabkan sihir. Tukang sihir itu mengarahkan khadam jin sihir menganggap mangsa itu adalah isterinya. Lalu jin itu pun menganggap mangsa sihir itu isterinya. Kadang buhu kita dah hancurkan buhu, jin tu tak mahu keluar kerana dia dah anggap macam isteri. Dah lama, 15 tahun duduk dalam badan, dah anggap isteri. Lain macam lah nak keluar tu. Okey, faham ? Jadi tuan pada rahmati Allah, saya ulang kembali. 3 punca utama gangguan jin pencinta. Yang pertama, kekaguman. Jin tersebut kagum dengan bentuk fizikal kita. Yang kedua, seseorang itu kosong dari zikir. Tak baca doa, bismillah, tak baca doa, tak baca, kosong dari zikir dalam melakukan setiap aktiviti. Yang ketiga, dia terkena sihir. Tu. Baik. Tuan-tuan rahmatillah Allah. Kita cerakinkan satu persatu. Pertama, kagum. Pertama, kita tengok, kita cerakinkan satu persatu pula. Antara, saya ulang kembali. Sekali lagi saya ulang. Ada 3 Ada 3 punca utama gangguan jin pencinta. Disebut oleh Syekh Dr. Sa'id Ahmad Abdul dalam kitab Al-Ihtiram. Syekh ni daripada Mesir. Pertama dia sebut, kekaguman. Jin tu kagum dengan bentuk fizikal hamba Allah tersebut. Yang kedua, hamba Allah itu kosong dari zikir. Tak baca doa. Tak baca doa. Dan yang ketiga, dia ada kes sihir. Sihir yang mana tukang sihir memberi arahan kepada khadam jin sihir supaya menganggap mangsa sihir tersebut sebagai apa? Sebagai isterinya, sebagai suaminya. Itu. Baik tuan-tuan. Saya pingkan Okey. Kita sekarang tuan-tuan, kita cerakinkan satu persatu. Okey. Yang pertama, punca yang pertama, kekaguman pada diri sendiri. Contohnya. Okey, contohnya tuan-puan,
Seorang hamba Allah, saya merawat dia dan dia memang terkena gangguan jin pecinta. Saya tanya dia, amalan apa yang dia sentiasa buat dalam bilik seorang diri? Apa yang selalu dia lakukan seorang diri bila berada dalam bilik? Saya tanya direct to the point. Dia seorang wanita. Saya tanya direct. Saya tanya direct, dia isteri lah. Ada isteri orang dan suaminya ada mantan sekali. Saya tanya, sebab apa? Sebab masa saya rawat dia, jin tu sangat-sangat mencintainya dan boleh dikatakan setiap malam mimpi bersetubuh. Setiap malam. Every night, tuan-puan. Okay. Kemudian, saya tanya dia, apa yang dia buat dalam bilik ketika berada seorang diri? Yang selalu dia buat. Tu. Saya tak sebut nama dia, saya tak sebut tempat tinggal dia, saya tak sebut dia kerja apa. Ini sebagai pengajaran. Dan benda ni ada dalam kitab. Okey, dia pun sebut, saya selalu berbogel di depan cermin. Saya selalu berbogel di depan cermin. Bukan saya pesakit tu. Faham? Saya nak bogel depan cermin. Saya nak bogel depan cermin pun malu. Saya nak tengok badan saya sendiri pun malu. Malu. Rasa malu. Patut kita rasa malu. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Apabila seseorang hamba Allah melucukkan pakaian, doalah melucukkan pakaian tak baca doa. Lepas tu duduk bogel pulak depan cermin. Maksudnya apa tuan-puan? Dia melihat bentuk tubuhnya di depan cermin. Dia lihat setiap kali dia duduk seorang dalam bilik. Patutnya masa ada suami lah buat gitu. Tu. Jadi, dia nak tengok badan dia. Ini apa? Tuan-tuan, ini dia mengkagumi bentuk badannya sendiri. Dia tengok badan dia, kiri, kanan, bawah, atas, belakang, depan. Dia tengok ke cermin. Dan dia mengkagumi bentuk tubuhnya sendiri. Dia sendiri. Inilah punca utama gangguan jin yang pertama, kekaguman. Kekaguman. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih. Sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu sebelum membuka pakaian, maka Allah akan tutupkan mata pandangan jin. Hamba Allah tersebut, dia membuka pakaian tak baca doa. Apabila tak baca doa, maka sebaliknya, seperti mana dalam hadis tu, jadi sebaliknya iaitu, siapa-siapa yang buka pakaian, melucukkan pakaian, menedahkan aurat walaupun seorang diri di dalam biliknya, tidak membaca doa tersebut, maka mata pandangan jin boleh melihat auratnya atas, bawah, kiri, depan, belakang, kanan. Contoh. Kiri, depan, belakang, kanan. Apa? Dia tengok. Bila dia tengok, jin tersebut mengkagumi bentuk tubuh tersebut, terutama wanita. Bila dia mengkagumi, terangsang nafsunya. Bila terangsang nafsunya, jin tersebut mengganggu manusia. Maka jin pun ada nafsu. Maka mimpilah dia setiap malam mimpi bersetubuh di rogol. Itu. Itu bukan sihir tu. Itu kita sendiri yang menyihir diri sendiri. Mendedahkan aurat kita kepada bangsa jin untuk dia menikmatinya. Kita malu nak bogel depan orang ramai, depan pejabat ke, depan masjid ke, dalam pasar. Malu kita kan, betul lah? Malu. Akan tetapi, sedar atau, moga ada orang. Sedar atau tidak, bila kita duduk dalam bilik tu, kita duduk mana pun ada jin. Bila kita tak baca doa, jin tu tengok aurat kita. Lepas tu mulalah ada kesan-kesan gangguan jin. Jadi tuan-puan, itu antara kekaguman pada diri sendiri. Contohnya lagi tuan-puan. Contohnya. Dia melihat cermin walaupun dia tak bogel depan cermin. Dia lihat cermin. Tapi sentiasa dia puji dirinya sendiri. Cantik aku. Akulah yang paling cantik dalam kampung ni. Akulah yang paling cantik di tempat kerja ni. Pakaian akulah yang paling mahal. Branded. Tidak main banda-banda. Branded. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah. Dia puji dirinya sendiri. Ini adalah yang pertama. Okey. Punca yang pertama, kagum pada diri sendiri.
Jadi, sepatutnya kita tengok cermin, kita baca apa? Baca doa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau indahkan penciptaanku ini, indahkan pula akhlakku. Rebuh lalu syaitan. Rebuh lalu syaitan. Inilah punca yang pertama, tuan-puan. Orang yang diganggu oleh jin pecinta. Okey, saya baca komen sikit ya. Luciana, kalau mimpi dipaksa nikah sampai nangis-nangis. Di masa lalu kita gak mau kerana merasa punya suami. Kalau dipaksa nikah, dia tak nikah lagi, nangis-nangis. Dia tak mau kahwin kerana rasa sudah macam ada suami. Itulah gangguan jin pecinta, Luciana. Confirm. Sebab kes ni saya dah ada pesakit saya, dia di KL. Bila dia nak berkahwin, bertunang, bukan berkahwin, dia bertunang baru. Bila dia bertunang, dia rasa benci sangat-sangat pada tunangnya. Dan dia tak jumpa lagi tunangnya. Dia maki hamu, marah. Dan dia tak mau berkahwin. Dan ayah dia pujuk, mak ayah dia pujuk untuk berkahwin juga. Sebab dah bertunang, dia menangis-nangis tak nak berkahwin. Lalu cancel pertunangan. Kahwin tak jadilah. Tu. Itu antara simptom. Bila saya cek, rupanya gangguan jin pecinta. Allahu Rabbi. Siapa-siapa yang tak berkahwin lagi, tapi dia rasa dah berkahwin. Dia rasa macam dah berkahwin, macam dah ada suami. Ya, awas. Anda mungkin ada gangguan jin pecinta. Anda mungkin ada gangguan jin pecinta. Dan ini, simptom-simptom ini ditulis. Simptom-simptom ini, simptom-simptom ini ditulis di dalam kitab Al-Ihtilam karangan Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh. Itu sebagai contoh. Banyak lagi lah contoh yang lain. Itu sebagai contoh. Okey. Punca yang kedua, tuan-puan. Punca yang kedua iaitu seseorang hamba Allah diganggu bangsa jin dan dicintai jin adalah kerana dia kosong dari zikir dalam setiap aktiviti kehidupannya. Sebagai contoh, dia nak masuk tandah tak baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Seperti mana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Okey. Sepatutnya kita nak masuk tandah, baca doa tu. Nabi suruh baca. Sebab confirm dalam tandah tu ada syaitan jantan dan betina. Bila kita masuk tandah tak baca doa, confirm jin-jin tersebut, tak kira lelaki, tak kira jantan, tak kira wanita, tak kira betina, dia akan melihat aurat kita atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tu dia akan tengok. Bila dia tengok, terasalah nafsunya. Bayangkan kalau kita mandi ni, kita buka pintu di tempat orang, buka pintu. Orang tengok kita, terutama wanita. Orang jadi menarik perhatian untuk tengok. Maka terasa nafsu. Begitulah bangsa jin. Yang lebih berbahaya sebab tak nampak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Tu. Macam mana nak baca? Dia nak baca doa masuk tandah ni kalau boleh 7 langkah lagi. 7 langkah nak masuk tepi tu tandah, baca dah. 7 langkah. Nak masuk itu tandah tu, baca dah. Baca doa dalam hati je boleh ke Ustaz? Baca dengan lisan. Niat dengan hati, baca dengan lisan. Jangan baca doa dalam tandah. Baca doa sebelum masuk tandah tu. Nama dah doa sebelum masuk tandah. Bukan baca masa duduk atas mangkuk tandas. Baca sebelum masuk tandah. Dan ada antara ulama yang mengatakan nak baca doa masuk tandah ni, kalau boleh 7 langkah lagi sebelum berada di depan pintu tandah dah baca dah. Faham Dah baca dah. Tu. Ya, supaya kita tak kosong dari zikir. Kehidupan kita, aktiviti kita jangan kosong dari zikir. Bila kosong dari zikir, maka jin akan mengisi jiwa kita. Faham Okey. Emma yang ni. Kalau mimpi di benda dia. Kalau mimpi disuapkan makan pada orang yang diberikan makan pada orang yang tak kita kenal, macam mana Ustaz?
Itu belum bukan gangguan jin pencinta. Itu termasuk dalam bab gangguan jin, cuma bukan jin pencinta. Itu. Baik. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, doa masuk tandas, jangan lupa baca. Yang kedua tuan-puan, ni saya sebutkan 6 perkara ni tuan-puan. 6 perkara ini tuan-puan tolonglah sangat-sangat 6 perkara ni jaga. Kalau tak nak terkena tuan-puan, kalau tak nak terkena gangguan jin pencinta, 6 perkara ni tolong sangat-sangat jaga. Tolong. Ada hadis belaka ni. Pertama tadi baca doa sebelum masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan jantan dan betina yang ada dalam tandas tu sebelum kita masuk. Supaya kita masuk, kita tak diganggu. Supaya mereka tak tengok aurat kita. Kita tak nafikan. Ramai di kalangan kita yang mandi berbogel. Ramai di kalangan kita yang mandi berbogel. Dan jin ada mata. Dia boleh melihat terangsang nafsunya juga. Kerana itu kita baca, insya-Allah dia tak dapat mengganggu kita, maupun menikmati aurat kita. Malu tuan-puan, malu. Kita malu manusia lihat aurat kita. Tu. Tapi zaman sekarang perempuan dah tak malu untuk mendedahkan aurat di khalayak ramai. Tu. Tapi tidaklah siapa berbogel. Tidak siapa berbogel di shopping mall, shopping kompleks dan sebagainya. Tetapi bila duduk dalam rumah, bila duduk dalam bilik, bila duduk dalam bilik air, sudah pasti lagi seksi, bahkan tanpa seurat benang. Ini bahaya. Lagi bahaya. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau disentuh jin tapi tak kahwin lagi. Disentuh jin tapi tak kahwin lagi. Adakah jin asyik atau sihir? Itu kebiasaan jin asyik juga. Tuan-puan, bila seseorang wanita dirogu ataupun disetubuhi oleh bangsa jin, walaupun di alam mimpi, tapi kesannya ada. Kalau tak percaya tuan-puan, kalau lepas mimpi dirogu ataupun mimpi bersetubuh mungkin mengalami 2-3 kali dalam seminggu, tuan-puan boleh cek di hospital, ada kesan kemasukan pada alat sulit anda. Dan benda ni telah saya buktikan di hospital daerah Setiu. Dan saya tak boleh nak sebut nama lah. Ada orang yang berada dalam makmah, yang bertugas dalam makmah itu, dia membantu saya untuk memperincikan gangguan ini ada buktinya bila dicek. Wallahi wabillahi wa tallahi, saya tak tipu dan ini benda betul. Baik. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung lagi. Ada 6 perkara tadi. Pertama, baca doa sebelum masuk tandas. Yang kedua, tuan-puan, jangan lupa membaca doa buka pakaian. Jangan lupa membaca doa membuka pakaian. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain dia, Allah. Siapa yang baca doa ini, kata Nabi beri jaminan, Allah akan tutup pandangan mata jin dari melihat aurat anak Adam. Jadi kita baca ini supaya dia tak tengok aurat kita. Tak tengok kemaluan kita. Walaupun kita tak malu dan kita tak tahu dia sedang tengok. Sebenarnya akan ada kesan gangguan seksual daripada bangsa jin. Kita nak dakwa macam mana kalau kita ada gangguan seksual dari bangsa jin di mahkamah? Tak boleh nak dakwa. Kerana innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka bangsa jin dapat melihat kita dari arah dan tempat yang kita ni tak nampak melihat mereka. Yang kita tak nampak mereka, macam mana nak dakwa? Okey, jin hakim akan kata kita gila kalau kita pergi dakwa. Oleh kerana itu tuan-puan, baca doa ni. Doa setandah, doa buka pakaian. Yang ketiga, baca doa melihat cermin. Supaya kita tak kosong jiwa kita dari zikir. Supaya kita tak kagum pada diri sendiri yang akan menimbulkan sifat ujub dan riak. Okey? Baca doa tengok cermin tu. Macam mana? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau indahkan penciptaanku ini, indahkan pula akhlakku supaya ku tak sombong, supaya ku tak riak, supaya ku tak ujub dengan kecantikan, dengan nikmat yang engkau beri, dengan jawatan, dengan tubuh badan dan sebagainya lagi.
Pakaian termasuk juga tudung. Yang beli RM500, RM300 tudung tu pakai mesti rasa kagum, mesti ingin dipuji dan sebagainya. Ini juga adalah satu sifat lalai, kosong dari zikir, maka jin akan mengisi tempat kita tersebut. Okey, 3 tu. Yang keempat, tuan-puan, tolong sangat-sangat jangan lupa membaca doa makan minum. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Dan baca doa yang Nabi baca ni. Allahumma rzuqna khairan minhu. Allahumma rzuqna khairan minhu. Ya Allah, rezekikan kepada kami kebaikan dari makanan ini. Supaya kami makan sehat. Supaya kami makan lebih taat kepadamu. Bukan malas. Lebih sehat untuk beribadah kepadamu. Itu yang keempat, supaya jin tersebut tidak makan dan minum bersama kita. Supaya pengaruhnya tidak besar, supaya pengaruhnya kuruh dan semakin kecil. Itu yang keempat, tuan-puan. Tu. Jadi semua ni bila kita buat akan melemahkan jin tersebut, lalu dia akan mencari mangsa lain dan kita sembuh. Okey. Dan yang keempat, tuan-puan, yang keberapa dah? Yang kelima, tuan-puan. Jangan lupa membaca doa tidur. Macam mana, tuan-puan, doa tidur? Doa tidur. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Bukan. Yang Nabi buat, Nabi madukan kedua telapak tangan. Dipanggil madu. Ni satu, dimadukan dua. Okey. Nabi gabungkan antara kedua tangannya dekat dengan mulut. Nabi tiup. Kemudian Nabi baca Qul huwallahu ahad sampai habis. Kemudian Nabi baca Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Kemudian Nabi baca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali sampai habis, ditiup dan disapu di atas kepala, di wajah dan seluruh badan belakang depan. Nabi sapu betul-betul sampai kaki. Tu. Insya-Allah siapa yang mengamalkan 3 Qul ini 3 kali sebelum tidur, dan dia buat sebagaimana Nabi buat, insya-Allah dia akan dilindungi oleh Allah daripada sebarang bentuk gangguan jin syaitan sampai kepada subuh. Itu jaminan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kelima. Dan yang keenam, ini ramai tak buat. Yang keenam ni, ramai tak buat. Yang keenam. Dan kajian telah dibuat. Di Malaysia, lebih dari 80% masyarakat kita dok buat bila melakukan ini. Apa itu ini? Yang keenam ni. Apa itu best ni? Yang keenam. Best. Iaitu ketika kita bersetubuh, suami isteri tidak membaca doa bersetubuh. Allahumma jannibna syaitan wa ma razaqtah. Paling mudah, pendek doa dia. Ya Allah, jauhkan kami daripada gangguan syaitan dan apa yang engkau akan rezekikan kepada kami, iaitu anak. Kalau persetubuhan itu mungkin dengan asbab tu boleh anak, jauhkan juga anak tersebut daripada gangguan syaitan. Insya-Allah, jaminan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak itu tidak akan diganggu syaitan. Kenapa kita tak buat? Kenapa gelojoh sangat sehingga lupa membaca doa? Sedangkan kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak diciptakan kita manusia dan jin dan manusia melainkan untuk menyembahnya. Jadi antara bentuk ibadah adalah persetubuhan suami isteri itu jadi ibadah, pahala. Kenapa tak baca doa? Bila tak baca doa, ketika berjima, syaitan jin tersebut akan join sekali. Dia akan join sekali, tuan. Cuma kita tak nampak. Join sekali. Bila join sekali, tuan-puan, sanggupkah kita benarkan syaitan tersebut menodai isteri kita ketika kita sedang bersetubuh? Ada yang lain join sekali. Apakah kita tak rasa kita dayus? Kenapa tinggalkan amalan sunnah ini? Kenapa tinggalkan doa yang begitu pendek ini? Tapi dijamin oleh Rasulullah, anak itu tidak akan diganggu syaitan. Dan bila kita ganggu, Allah melindungi kita. Kerana persetubuhan suami isteri adalah ibadah.
Dan ketika keluar air mani, ada doanya lagi. Nak belajar yang ni, kita buka kitab kuning nanti. Tuan pada rahmatillah Allah SWT. Lebih 80% persetubuhan yang berlaku di Malaysia tidak baca doa. Itu hakikatnya. Yang perlu ditelan walaupun pahit. Dan benda ni semua, 6 perkara ni kalau kita tak jaga, hari-hari kita duk buat, insya-Allah kena gangguan jin pecinta. Itulah yang telah dibuat kajian oleh Syekh Dr. Sa'ad Ahmad Abdul dalam kitab Al-Ihtilam. Punca utama orang yang terkena gangguan jin pecinta. Kosong dari zikir setiap aktivitinya. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Lepas tu mula duk salah orang. Salah orang tu kita nak gangguan. Salah orang tu sebenarnya sebab diri kita. Sebab kita. Lepas tu pergi dengan Tok Bomo pula. Tok Bomo kata, adik-beradik sihir. Baloh dengan adik-beradik pula. Pergi dengan Uskun pula. Uskun kata, X sihir. Habis X. X tak ada salah apa pun. X pula kena. Siapa suruh ramai skandal? X pula kena. Ambil kita kena. Kita ada pasal-pasal kita pula kena dituduhan. Sebab dia mari ikut mimpi tu menyerupai X kita. Dan kita rasa suka lah. Kadang dia menyerupai suami. Kemudian rawat dengan saya. Malam tu mimpi saya mari rogo dia. Punah royak ke suami. Suami tuduh saya sihir isteri dia. Punah habis. Allahu Akbar. Liciknya permainan syaitan. Supaya orang tu tak berubat dengan saya. Tu je sebenarnya. Allahu Akbar. Jadi tuan pada rahmati Allah, amal 6 perkara ni insya-Allah bebas daripada gangguan jin pecinta. Dan antara alat yang boleh membantu kita elok daripada mimpi bersetubuh adalah kasturi. Kasturi. Macam mana? Sebelum tidur kita pakai. Letak di sini. Buat macam ni. Buat macam ni. Buat macam ni. Tarik 3 kali. Sapu di sini. Letak lagi. Sapu di sini. Letak lagi. Sapu di sini. Pinggang, peha. Dan akhir sekali, ambil kasturi tu, sapu di peha dalam. Kanan dan kiri. Dekat dengan kemaluan. Sapu. Sapu tu atas pakaian lah. Bukan atas kulit. Sapu. Supaya kemaluan kita ini, kubur dan dubur berbau kasturi. Sebelum tidur. InsyaAllah kalau mimpi, setiap malam mimpi bersetubuh, kita buat macam tu, baca doa apalah. Jangan tinggal doa. Ni guna kasturi je. Doa-doa tadi kena jaga. Bila kita tidur, jin tu datang. Orang macam biasa yang bersetubuh dengan kita tu datang. Tapi dia tak datang dekat. Dia tengok je. Dia tak mampu masuk dekat. Gunakan setiap malam, insya-Allah jin tu akan terseksa. Nafkah batinnya tidak dapat ditunaikan. Dia tak dapat melihat kita. Akhir sekali pengaruh makin kecil, dia lari. Dia pergi ganggu orang lain pula. Begitulah. Sampai kiamat berlaku. Begitulah. Jadi tuan-puan, kasturi. Kasturi kijang. Kasturi kijang. Siapa-siapa belum ada kasturi kijang, nanti PM admin saya. Admin tolong bagi. Nanti PM admin saya kata saya nak beli kasturi kijang As-Saza yang telah diruqyah. Jadi tuan-puan, untuk hari ini yang masuk live ni seramai 73 orang. Untuk yang dalam live saja, saya bagi hari ini harga kasturi saya ada kotak sekali RM25. Saya bagi untuk tuan-puan hari ini saja yang masuk live ni. Yang tak masuk live dia tak tahulah. Yang masuk live saja yang tahu. Saya bagi RM20. Saya kurangkan RM5. Sebabnya saya menghargai anda 76 orang yang masuk live saya pada pagi ini. Saya bagi diskaun kasturi RM20 sahaja. Harga asal 25 sekali dengan kotak lah. RM20 sahaja. Nanti bagi tahu admin. Admin saya nak beli kasturi kasturi kijang As-Saza diskaun RM20 bagi tahu gitu. Nanti admin tahulah dia join live pada pagi ni. Yang tak join live dia tak tahu. Itu yang saya bagi untuk tuan-puan sahaja sempena bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua 6 perkara yang saya sebutkan tadi, saya tak nak ulang dah. 6
6 perkara, tuan-puan tolong buat nota. 6 perkara tadi, tuan-puan. Semuanya ada hadis Nabi, hadis sahih belaka. Dan kalau kita buat, bermakna kita menunaikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita menunaikan sunnah-sunnah Nabi. Bila kita buat, fattabi'uni, ikuti sunnah-sunnah Nabi. Bukan saja elok daripada gangguan jin, kita akan dapat fattabi'uni yuhibbukumullah, kita akan dapat kasih sayang daripada Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dosa kecil. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Masya-Allah. Surah Ali Imran ayat 31. Jadi tuan-puan, ini ayat cinta. Jadi saya tak nak ulang kembali 6 perkara, tuan-puan tolong buat nota. Kepada kawan-kawan kita yang baru masuk, tolong buat nota 6 perkara. Dan tuan-puan, sepatutnya benda ni dibahaskan dalam kelas. Ada notanya, ada slide-nya. Tapi hari ini, sempena Maulid Rasul, saya beri ilmu ini percuma untuk tuan-puan. Dan ilmu ini ada dalam kitab. Dan kitab tu ada dalam kepala saya dah. Jadi tuan-puan, apa yang saya sebut ni secara ringkas, simpulan kitab tu depan ni, saya sebut pada tuan-puan kesimpulan daripada semua kitab itu. Sekali dengan amalannya. Sekali dengan pencegahannya dah. Saya bagi tahu. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah, supaya kita tak terkena gangguan jin pecinta itu. 6 perkara tadi yang perlu dibuat, yang perlu kita jangan kosong dari zikir. Tuan-puan tolong type, nanti share. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah, yang masuk live saya nak landing dah ni, nak landing. Tolong share live ini. Tuan-puan dah faham, tolong share supaya kenalan-kenalan kita semua, kenalan-kenalan saudara mara kita yang berada di muka buku ini, FB ini, dapat ilmu ini. Dapat ilmu ini, ilmu yang mahal bagi saya. Kerana ilmu ini ilmu yang bersumber dengan sumber wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Jadi tuan-puan, saya ulang kembali tadi. Simptom-simptom gangguan jin pencinta, dia akan selalu sakit perut. Hidnya bermasalah. Selalu mimpi bersetubuh. Dan dia jadi benci pada suami. Tapi ianya bukan sihir, bukan sihir. Benci pada suami. Ataupun kalau dia belum berkahwin, dia jadi tak nak bertunang, tak nak berkahwin. Jadi menangis-nangis tak nak. Tiba-tiba benci pada tunang. Tiba-tiba benci pada bakal suami. Cari gaduh dan sebagainya. Tuan pada rahmatillah Allah SWT, kadang dia nak duduk seorang diri. Tak nak ada lelaki dalam hidup ni. Tak nak ada perempuan. Dia jadi allergic, jadi benci. Siapa nak rapat dengan kawan biasa tak apa. Tapi dah lebih daripada kawan, dia jadi benci. Baik. Orang yang ada gangguan jin pecinta, seksualnya akan tinggi. Nafsunya akan tinggi. Dan dia akan banyak melakukan onani. Dan dia akan banyak melihat video lucah. Dan dia akan banyak ingin buat maksiat, zina. Tapi berkahwin tak mau. Itu yang berlaku. Dan dia memang akan ada mimpi bersetubuh. Akan ada. Tak kira dia anak dara, janda maupun isteri orang. Pasti ada mimpi bersetubuh tersebut. Dan dia selalu bila bangun daripada tidur, banyak kesan-kesan lebam di pehanya. Dan dia rasa sakit di kemaluannya. Ini betul. Kalau dia cek di hospital, mak-mak dan sebagainya, walaupun dia PJJ dengan suami, dia mimpi bersetubuh 2 malam sekali, dan setiap malam. Suami duduk jauh. Bila dicek di hospital, ada kesan kemasukan di dalam kemaluannya. Walaupun dia tak bersetubuh dengan suami dia. Walaupun hanya sekadar mimpi. Ianya ijma' ulama, ianya betul-betul berlaku. Main tuan-puan. Seterusnya saya dah bagi tahu tadi 6 perkara, ada 3 sebab utama jin tu mengganggu: kekaguman, kosong dari zikir. Yang tu sihir. Sihir tu saya akan cerita lain kali. Yang saya sebut 2 tadi, kekaguman dan kosong dari zikir. Jadi macam mana 6 perkara lah perlu diamalkan, doa-doa dalam kehidupan seharian. 6 perkara ni insya-Allah diberi jaminan oleh Rasulullah terhindar dari gangguan jin ini. 6 perkara tu tuan-puan tanya yang dah masuk ni, tolong buat nota lah seorang. Benda pakat-pakat share live ini, moga dapat manfaat ilmu. Kerana saya bukan menyanyi, saya bukan buat konten bodoh-bodoh untuk marketing, tidak. Hanya saya kongsikan ilmu yang bermanfaat supaya saya mati kelak, saya boleh mengalir saham ini ke dalam tabung akhirat saya, insya-Allah. Jadi tuan-puan dirahmati oleh Allah, tuan-puan pun share. Ta'amanu 'alal birri wat taqwa. Tuan-puan telah bertolong-tolongan atas perkara kebaikan dan takwa.
Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa-siapa yang bertolong-tolongan atas perkara baik, insya-Allah pahala baginya. Baik, itu kata Allah dalam Al-Quran belaka. Jadi tuan pada rahmati Allah yang terakhir sekali, ada satu alat yang boleh digunakan supaya tidak mimpi bersetubuh, iaitu kasturi. Kasturi kijang asli. Kami adalah kasturi itu ahsazah, telah diruqyah, dan tuan-puan boleh sapu di badan, terutama di sini. Itu. Kemudian di celahan peha dalam, dekat dengan kemaluan tu. Sapu di atas pakaian, bukan atas kulit badan. Sapu. InsyaAllah dia akan kurang mimpi bersetubuh. Jadi kasturi itu harga RM25. Tapi yang masuk live saya ni 82 orang ni, hampir 90 orang tadi, saya bagi untuk anda RM20 saja. Bagi tahu, saya dapat diskaun daripada ustaz RM20 je. Bagi tahu, itu bermakna anda join live. Yang tak join live mesti dia tak tahu. Dia akan beli RM25. Yang join live ni mesti dia tahu. Sebut macam tu, insya-Allah. Jadi tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi Rabu ini, kita dah berada 20 September dan kita berada di bulan Maulidul Rasul 4 Rabiul Awal. Kita 4 Rabiul Awal. Dan insya-Allah 27 Rabiul 27 hari bulan 9 kita akan menyambut ulang tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal pada 27 September ini. Kita cuti seluruh Malaysia. Dan insya-Allah kami sedang merancang akan melaksanakan satu program Ruqyah Tour. InsyaAllah di satu masjid di Besut. InsyaAllah masjid yang cantik, masjid pelancongan. InsyaAllah pengusinya dah jadi tu. InsyaAllah nanti kami akan maklumkan. Jadi tuan-puan dijemput hadir nanti. Saya akan jelaskan kepada tuan, berkongsi ijazah khusus amalan-amalan sunnah Nabi SAW, pembentengan yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Saya akan ijazahkan di dalam program tersebut. Dan selepas itu kita akan buat rawatan. Kita akan buat rawatan kepada semua yang hadir, insya-Allah. Sempena Maulidul Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami melakukan khidmat sama-sama kita menyemah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-puan, itu sahaja untuk pada pagi ini. Jumpa lagi di live yang akan datang. Tuan-puan, pada malam tadi saya ada up satu video pagar rumah. Saya ada up satu video pagar rumah. Yang belum tengok. Bukan live ni, yang bawah sikit lah. Pagar rumah malam tadi saya up. Kaedah pagar rumah yang paling mudah. Tuan-puan boleh lihat dan puan-puan boleh amalkan dan tiru. Sebab tu mudah-mudah je. InsyaAllah tuan-puan lihatlah nanti. Kalau tak faham apa, nanti tanya di dalam grup Telegram Ahsazah Official. Telegram Ahsazah Official. Masuk dan tanya. InsyaAllah adalah kita akan berilah nota ke apa ke, soal jawab dalam tu, insyaAllah. Boleh tuan-puan? Selamat pagi semua. Pagi yang penuh semangat. InsyaAllah. Ahadun ahad. Allahu Akbar. Barakallahu fikum.